Alhamdulillah. Kita cek. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah masuk. Kita malam ini dah nak habis tentang Mazmumah dan kita nak masuk Mahmudah lah, insyaAllah. Tuan komen suara, sound check insyaAllah. Testing 1, 2, 3. Okay. Malam ini insyaAllah saya tak ada kitab Jawi. Depan saya ni kitab Rumi, muka surat 151. Abdul Hakim ada sini. Kitab Jawi muka surat berapa ya? 50. Tak silap saya. Ataupun 59. Dengan saya ada kitab Rumi, muka surat 151. Baris yang ke-7. Diriwayatkan bahawasanya orang yang riak. Baris yang ke-7, muka surat 151. InsyaAllah tuan-tuan. Apa ni? Ya Allah. InsyaAllah muka surat kitab Rumi, muka surat 151. Kitab Jawi, muka surat 59, baris akhir. Diriwayatkan bahawasanya, tak itu Hakim, Abdul Hakim, diriwayatkan bahawasanya orang yang riak itu akan disuruh. Betul tak di situ Hakim? Saya tak ada kitab Jawi. Betul. Okey. Kalau betul kita boleh mulakan sekarang. Tuan-tuan boleh share dan tag nama kawan-kawan. Ambil link, masukkan dalam grup masing-masing supaya kawan kita tidak tertinggal pengajian kita insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalamun ala ibadilladzi nastafa. Amma ba'd. Fa'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun alladhina hum yura'un wa yamna'un al-ma'un. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين ثم آمين. Muka surat 151 kitab Rumi, muka surat 59 kitab Jawi. Berkata muallif rahimahullah taala, diriwayatkan bahawasanya orang yang riak itu diseru akan dia siapa? Dia orang yang riak itu pada hari kiamat dengan 4 nama. Orang yang riak ni Allah Ta'ala seru dengan 4 nama. Kita tengok nama tu, nama yang baik ataupun nama yang buruk. Apa nama tadi? Ya Murai, Ya Ghawi, Ya Fajiru, Ya Khasiru. 4 nama. Izhab fakhuz ajraka mimman amilat lahu fala ajra laka indana. Artinya ya murai, hai orang-orang yang riak. Ya ghawi, hai yang sesat. Allahu akbar. Ya fajir, orang yang jahat, wahai orang yang jahat. Ya khasir, wahai orang yang rugi. 4 nama yang buruk diseru Allah Ta'ala pada hari kiamat. Ya murai, wahai orang yang riak. Ya ghawi, wahai orang yang sesat. Ya fajir, wahai orang yang buruk, jahat. Ya khasir, orang yang rugi.
Apa perintahnya? Izhab fakhuz ajraka mimman amilat lahu. Pergi olehmu, ambil olehmu akan pahala engkau daripada mereka yang beramal engkau kerananya. Jadi kamu buat amal kerana siapa, pergi ambil dengan kawan tu. Jangan ambil dengan aku. Allah, malu kita tuan-tuan. Kan? Jangan ambil dengan aku. Dengan siapa kamu buat amal atas dunia dulu, ambil amal daripadanya. Maka tiada ada pahala bagi engkau di sisi kami. Fala ajra laka indana. Tidak ada pahala di sisi engkau bagi kami, kata Allah Ta'ala. Nak pahala pergi ambil dengan orang yang kamu buat kerana dia atas dunia dulu. Adapun di sisi kami, la ajra laka. Tidak ada pahala di sisi kamu. Apabila mengetahui ia orang yang riak tadi, akan siksa Allah Ta'ala dan cercanya kerana riak itu, nescaya mudah atasnya meninggalkan riak. Jadi dia nak bagi tips kepada kita, jalan keluar, exit plan daripada sifat riak ini, kita kena ada ilmu akan siksa Allah Ta'ala. Apa siksa cerca Allah Ta'ala kalau kita riak? Jadi dia kata apabila mengetahui ia orang yang riak, akan siksa Allah Ta'ala dan cercanya Allah Ta'ala kerana riak itu, nescaya mudahlah atasnya meninggalkan riak. Macam hari ni lah. Kerajaan duk suruh kita suntik vaksin dan sebagainya. Kalau kita tahu akibat daripada tak vaksin tu, tak boleh masuk kedai, tak boleh pergi umrah, tak boleh check in hotel, maka mudahlah kita nak cocok vaksin tu. Demikian juga kalau kita tahu apa cercaan Allah, apa siksaan Allah, bila kita riak, maka mudahlah kita nak meninggalkan riak. Kerana suka dipuji manusia itu. Ini riak tips. Kalau riak mari kerana dia ada beberapa sebab kan. Satu, riak mari disebabkan kita suka dipuji Allah Ta'ala. Yang kedua, marinya riak kerana takut dicela manusia. Dan yang ketiga, kerana tamak. Hari ini adalah kerana suka dipuji manusia itu. Seperti mereka yang mengetahui ia akan ada racun dalam air madu. Maka mudah atasnya meninggalkan air madu itu. Seperti mana satu orang itu tahu dalam makanan dia, dalam air dia ada racun, walaupun air itu air madu. Maka bila dia ketahui apa itu mudarat daripada air dia tadi, maka mudahlah atasnya meninggalkan air madu itu. Bersalahan mereka yang tiada mengetahui ia akan racun dalamnya. Bersalahan dengan orang tak tahu apa. Dia duk minum serung-serung sebab dia tak tahu ada racun dalam madu. Maka tertipu ia dan minum ia akan dia madu. Maka binasalah ia, mana mudaratlah dia kerana minum madu tadi, kerana ada racun. Tambahan lagi menetapkan ia dalam hatinya. Tips kedua pula. Tambahan lagi, mana ditambah lagi cara kita nak hilangkan riak ni, menetapkan ia dalam hatinya akan bahawasanya sangat besar ruginya dengan membeli puji manusia dengan cela dan siksa Allah Ta'ala. Jadi kita riak ni kerana nak dapatkan apa? Pujian manusia. Dalam masa yang sama kita dapat celaan Allah Ta'ala, siksa Allah Ta'ala. Jadi rugilah kita kena tetap dalam hati kita ni. Aku ni, riak aku ni nak buat ni kerana apa? Untuk membeli pujian manusia. Tapi dalam masa yang sama terpaksa mendapat siksa Allah Ta'ala. Kita kena tetap dalam hati kita tu. Dan akan bahawasanya suka manusia itu tujuan yang tiada biasa didapati. Manusia itu memang macam tu. Suka manusia tujuan yang tiada biasa didapati. Dan barang siapa menuntut kesukaan manusia dengan muka Allah Ta'ala, nescaya menjadikan Allah Ta'ala akan mereka itu murka baginya. Kalau manusia tu, dia menuntut keredaan manusia, dia menuntut kesukaan manusia dengan murka Allah Ta'ala. Dalam masa yang sama, dia terpaksa mendapatkan murka Allah Ta'ala, nescaya memang Allah Ta'ala akan jadikan orang itu sebagai murka Allah Ta'ala. Munak sangat Allah Ta'ala, sukaan manusia, munak sangat Allah Ta'ala murka, maka Allah murka betul dengan kamu. Bolehkah kita banding kesukaan manusia dengan murka Allah? Adapun sebab riak yang kedua. Ini sebab riak yang kedua. Pertama, suka akan pujian. Yang kedua, maka iaitu takut dicela manusia. Mari juga riak ni. Takut manusia cela, maka mari juga riak. Maka ubatnya apa? Maka ubatnya bahawa menetapkan ia dalam hatinya. Dari segi ilmu lah, kita kena ada ilmu, kita kena bawa mari etika dalam hati kita. Akan bahawasanya cela mereka itu tiada memberi mudarat, ia akan dia. Celaan manusia tak akan bagi mudarat kepada kita. Jika ada ia yang dipuji pada sisi Allah Ta'ala. Kalau kita buat perkara yang dipuji Allah Ta'ala. Kan? Tak ada beri bekah apa pun. Celaan manusia kepada kita ni. Kalau kita buat perlakuan yang mana mendapat pujian di sisi Allah Ta'ala. Dan menetapkan ia orang riak tadi dalam hatinya akan bahawasanya tiada mengerjakan ia akan riak.
Yang sebab bagi murka Allah Ta'ala kerana takut akan cela makhluk yang tiada memberi mudarat. Kita nak dapat apa? Kita nak dapat tidak mengerjakan, bahawa dia taklah dia mengerjakan riak tadi yang mana dia mendapat muka Allah Ta'ala semata-mata takut kena cela oleh makhluk manusia. Yang mana celaan tadi tidak memberi mudarat pun pada diri dia. Apa kita nak takut celaan manusia? Manusia puji ke, manusia kecam ke, tidak memberi mudarat kepada kita. Kenapa? Yang kita takutnya murka Allah Ta'ala. Dan memada akan dia oleh bahawasanya manusia jika mengetahui mereka itu akan kosak riak yang di dalam hatinya, nescaya benci mereka itu akan dia. Kita kena tahu juga. Kalaulah kita riak ni kerana nak menunjuk pada manusia. Dan kalau manusia tahu kosak riak kita tu, nescaya manusia akan benci pada kita. Orang manusia dia suka kita ni, manusia dia anggap kita ni buat sesuatu kerana Allah. Nampak semayan, makin panjang sujudnya, makin khusyuk rukuknya, manusia nampak Allah khusyuknya kawan tu. Manusia suka kepada kita. Tapi kalau Allah Ta'ala bongkarkan kosak niat kita ni, boleh boleh dihidup oleh manusia, busuknya niat riak kita ni, nescaya manusia akan benci kepada kita. Allah Ta'ala tak bagi hidung kepada kita, hidung rohani tu. Kalau kita dapat hidung rohani tu, ya, nescaya tidak ada manusia yang dekat dengan kita. Jadi manusia tak tahu. Itu pun satu hikmat juga. Kalau semua manusia kasyaf, tak ada nak riak lah kitanya. Semua dia tahu. Khair. Dan memada akan dia oleh bahawasanya manusia jika mengetahui mereka itu akan kosak riak yang dalam hatinya, nescaya benci mereka itu akan dia. Dan bahawasanya riaknya itu tidak dapat tiada, nyata ia bagi manusia sama ada segera ataupun lambat. Kena tahu. Kosak niat kita ni, riak kita ni bukan kerana Allah. Kita buat amalan ni kerana orang lain. Tak lambat banget, satu hari manusia akan tahu niat kita ni. Nyata ia bagi manusia sama ada segera ataupun lambat. Sama ada makhluk tadi, manusia tadi akan tahu niat kita ni sama ada segera ataupun lambat. Maka murka mereka itu dan mencela mereka itu akan dia. Bila manusia tersingkap pada manusia akan kosak niat rosak kita, riak kita tadi, nescaya murkalah manusia, marahlah. Kawan ni ingat ke betul wali Allah? Rupa-rupanya scammer. Marahlah manusia. Dan jika ada yang mengerjakan ibadah dengan ikhlas, nescaya Allah Ta'ala zahirkan ikhlasnya iaitu bagi manusia. Bersalah kalau kita buat satu amalan itu ikhlas, khalisatan lillahi ta'ala, lambat banget Allah Ta'ala akan zahirkan ikhlas kita. Dan selalunya Allah Ta'ala zahirkan selepas matilah. Banyak kan yang zahir kepada ulama-ulama, wali-wali Allah selepas mereka mati, baru nampak keikhlasan mereka. Usahakan ulama, arwah Tan Sri Piramli pun dapat Tan Sri lepas mati, baru tahu kan. Orang duk kaji, rupanya lirik lagu dia ada sangkutan dengan sufi. Rupanya cerita dia ada sangkutan. Mungkin dia ikhlas. Mungkin dia ikhlas. Allah Ta'ala zahirkan ikhlas dia. Tak lambat banget. Dan jika ada yang mengerjakan ibadah dengan ikhlas, nescaya Allah Ta'ala zahirkan ikhlasnya itu bagi manusia, maka kasih mereka itu akan dia seperti kasih Allah Ta'ala akan dia. Jadi manusia mula kasih balik bila ikhlas. Seperti mana Allah Ta'ala kasih kepada manusia yang ikhlas. Maka mendapat ia akan dua puji. Dapat dua puji di sini kalau kita ikhlas. Siapa? Satu puji Allah dan satu lagi puji makhluk itu sendiri. Itu dia. Adapun sebab yang ketiga bagi riak. Sebab pertama kerana apa? Suka dipuji. Datangnya riak. Sebab kedua takut dicela. Datang juga riak. Sebab yang ketiga pula. Adapun sebab yang ketiga bagi riak itu, maka iaitu tamuk. Orang tamuk juga asbab faktor datangnya riak dalam hati. Tamuk. Tamuk apa ni? Tamuk lah. Tamuk akan harta, tamuk akan pujian. Dan ubatnya tamuk tadi, bahawa mengetahui ia akan bahawasanya barang yang tamak ia akan dia seperti harta benda. Orang yang tamak apa? Sama ada dia tamak nak dapatkan harta benda, aset, property dan sebagainya. Pekerjaan yang diwahamkan saja. Apa yang dia tamak tadi ada satu perlakuan pekerjaan yang diwaham saja. Benda khayalan saja. Bukan hakikat lagi. Benda waham. Waham ni kurang pada syok lagi. Waham, syok, zon. Zon ni kau yakin 70%. Waham ni sebelum pada sampai syok. Syok ni 50-50. Benda yang waham. Benda yang bukan reality. Benda tak pasti lagi. Seperti benda pekerjaan yang diwahamkan saja, tiada tentu mendapat ia akan dia sekalipun riak ia. Walaupun kita riak tadi, hasil daripada tamuknya kita nak dapat atau benda atau pujian tadi,
harta benda dan pujian itu hanyalah benda yang waham, bukan benda yang pasti. Sekalipun ia riak sekalipun. Dan luput redha Allah Ta'ala dengan sebab riaknya itu. Sebaliknya luputnya redha Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tak redha pada kita kalau kita riak dengan sebab tamak tadi. Dan luput redha Allah Ta'ala dengan sebab riaknya itu pekerjaan yang tetap yang dilakinkan. Kena faham, luputnya redhanya Allah Ta'ala kepada kita dengan sebab riak itu bukan benda yang waham. Malah benda yang pasti. Adapun nak dapat pujian, tamak nak dapat pujian, tamak nak dapat harta benda, itu benda yang diwahamkan saja. Adapun luput redha Allah Ta'ala itu benda yang pasti. Akan tetap yang diyakinkan, itu maksud. Dan bahawasanya mereka yang tamak pada makhluk, orang tamak pada makhluk ni selain Allah ni, Allah, tamak selain pada Allah. Tiada sunyi ia daripada kehinaan. Tak boleh lari dah. Orang tamak selain pada Allah Ta'ala ni, dia tak sunyi daripada kehinaan. Dengan kata lain, orang ini akan diselubungi dengan kehinaan demi kehinaan. Dan barang siapa meninggalkan akan tamak pada makhluk. Kalau dia tinggalkan tamak kepada makhluk, nescaya memberi akan dia orang yang tamak tadi oleh Allah Ta'ala daripada sisinya. Maknanya Allah Ta'ala bagi daripada kurniaannya. Dia sebut secara umum. Kurniaan apa? Barakah ke, rahmah ke, luah rezeki ke. Bila sebut umum, banyak benda lah Allah Ta'ala bagi-bagi. Kurniaannya di sisinya. Maka apabila menghadirkan ia dalam hatinya, akan nikmat syurga. Kalau dia hadirkan nikmat yang dia akan dapat dalam syurga tadi, nanti, dan mengetahui ia akan bahawasanya luput ia dengan sebab riak. Kita kena kosak bahawa kalau aku riak, segala nikmat yang patut aku dapat dalam syurga nanti akan luput dengan sebab riak tadi. Nescaya berpaling oleh hatinya daripada makhluk. Nescayalah dia akan berpaling daripada hak dia tamak terhadap makhluk tadi. Nescaya dia akan berpaling kepada redha Allah. Nescaya berpaling oleh hatinya daripada makhluk dan melimpah atasnya oleh cahaya ikhlas. Allah Ta'ala sudah tentu akan faizkan limpahan ikhlas dalam hatinya. Dan membantu akan dia oleh Allah Ta'ala dengan taufiknya. Allah Ta'ala akan bantu, Allah Ta'ala akan tambah lagi taufik untuknya. Dan ketahui olehmu akan bahawasanya setengah daripada ubat. Itu penawar-penawar tu. Itu bagus kita ni, dia setuh penyakit, dia bagi solution. Sebab tu penawar bagi hati. Dan ketahui olehmu akan bahawasanya setengah daripada ubat yang menegah daripada datang riak itu. Apakah ubat yang menegah daripada datangnya riak itu? Bahawa engkau sembunyikan ibadah engkau seperti menyembunyikan engkau akan kejahatan engkau. Hari ini kita buat maksiat, kita sembunyikan. Hari ini kita buat jahat, kita sembunyikan. Kita sangka buruk dalam hati, orang tak tahu, kita sembunyikan. Hari ini kalau kita buat ibadat seperti mana kita sembunyikan kejahatan, maksiat, keburukan kita, maka itulah ubat supaya tak datang riak. Sebab itu dia kata, dan ketahui olehmu akan bahawasanya setengah daripada ubat yang menegah daripada datang riak itu, bahawa engkau sembunyikan ibadah engkau seperti menyembunyikan engkau akan kejahatan engkau. Hari ini seperti mana kita sembunyikan maksiat, sepetilah kita kena sembunyikan ibadah kita. Allahu Akbar kabira. Disebut Hazrat Maulana Ilyas rahimahullah ta'ala, Raisut Tabligh, bila dia meninggal, barulah pecah lubang, pecah berita, pecah rahsia, bahawa Hazrat Maulana ni hampir setiap malam, kerja dia selepas sembahyang tahajud di markas Nizamuddin India tu, selepas sembahyang tahajud, dia turun bawah, dia bersihkan hampir 10 tandas setiap malam. Bersih dengan tangan dia. Apa cara dia? Dia angkat. Zaman dulu mana ada jamban sistem, flush system apa sebagainya kan. Dia berok jatuh najis atas guni tu. Maka Maulana malam-malam dia bersihkan guni, masuk guni, dia lipat-lipat guni, ikat-ikat, dia angkat pergi letak tempat penyimpanan najis, tempat pembuangan najis. Sepatutnya pagi-pagi Isai ni orang Kristian. Di sana orang Kristian, orang yang kasta bawah, yang tukang sapu sampah, tukang buang najis. Pagi-pagi orang Isai, orang Kristian tadi tengok, dah bersih dah. Maka tak ada kerja dia. Isai itu pun pelik. Siapa buat kerja ni? Siapa yang tolong aku ni? Bila meninggalnya Maulana, selepas itu baru pecah cerita bahawa itu kerja Maulana Ilyas. Hampir tiap malam. Jadi dia buat kerja menyembunyikan ibadah dia. Supaya apa? Satunya nak buang takabur dalam diri. Bila kita bersihkan najis, bersihkan sampah, benda yang kotor, benda yang manusia jijik dengan tangan kita ni, maka di sana akan hilangnya, luputnya takabur dalam diri. Yang keduanya nak dapat ikhlas tadilah, amalan yang mana ikhlas tadi. Allahu Akbar. Dapat ikhlas tu.
Dan cerita yang sama juga berlaku kepada Maulana Tariq Jamil. Kata kawan saya, Ustaz Fazli besuk sekarang balik ke besuk. Dia kata malam di Tulamba, di Masjid Tulamba di Pakistan, tempat kampung Maulana Tariq Jamil. Dia malam dia bangun tahajud, tiba-tiba bunyi orang sapu dalam tandas. Sering bunyi sapu. Kan? Jadi ada orang pakai macam emas. Zaman dulu dah pakai emas dah. Kan zaman kita dah umur orang pakai emas. Tapi ada satu orang, dia naik kereta kuda, berhenti, dia bersihkan tandas. Lepas dah bersih, dia naik balik kereta kuda. Dia buang emas. Ustaz Fazli kata, aku tengok sendiri Maulana Tariq Jamil masih hidup sampai sekarang. Tuan-tuan. Jadi ulama kita, mereka buat kebaikan, mereka buat ibadah, mereka menyembunyikan seperti mana hari ini kita menyembunyikan kejahatan dan maksiat kita. Ini caranya kita nak dapat ikhlas dalam ibadah kita. Jadi dia bagi tips kepada kita ni, hendaklah kamu, ubat yang menegah daripada datang riya itu bahawa engkau mensembunyikan ibadah engkau seperti menyembunyikan engkau akan kejahatan engkau. Dan bahawasanya harus menzahirkan akan ibadah. Tapi harus kita menzahirkan ibadah kita ni dengan syarat apa? Supaya mengikut akan dia oleh manusia. Dipanggil taghriban. Supaya menggemarkan manusia. Kita buat sedekah. Kadang-kadang, jarang-jarang boleh kita post di Facebook. Dengan tujuan apa? Taghriban, nak menggemarkan orang lain supaya bersedekah. Tapi dengan syarat apa? Harus menzahirkan akan ibadah supaya mengikut akan dia oleh manusia dan supaya menggemarkan ia akan mereka itu dengan syarat bahawa ada ia ikhlas dan jauh daripadanya oleh riya. Kalau kita dapat kawal kontrol kita daripada riya menunjuk pada orang lain, kalau kita rasa kita ikhlas dan jauh daripada riya, maka boleh kita menunjukkan, menzahirkan ibadah kita ni jarang-jarang. Kalau hari-hari duk tunjuk ke orang, mana datang ikhlasnya? Ia akan mereka itu dengan syarat bahawa ia ada ikhlas dan jauh daripada oleh riya. Demikian lagi harus menyembunyikan maksiat dan dosa. Demikian juga harus kita menyembunyikan maksiat dan dosa ni. Dan dengan syarat bahawa adalah tujuannya supaya jangan diiktikadkan dia fasik. Kita menyembunyikan maksiat dan dosa ni dengan syarat apa dia kata? Ada tujuannya supaya jangan diiktikadkan akan dia fasik. Apa maksud dia? Adapun jika menyembunyikan ia akan maksiatnya supaya dikatakan akan dia orang yang soleh, itu maksud diiktikadkan fasik. Maknanya kalau kita sembunyikan maksiat yang kita buat ni, menyembunyikan keburukan, kejahatan yang kita buat ni supaya suruh orang anggap kita ni orang soleh. Supaya orang anggap aku ni wali, supaya orang anggap aku ini orang yang soleh dan sebagainya. Orang yang soleh maka tidak harus bagi dia menyembunyikan maksiat dan dosa tadi. Dan adapun meninggalkan taat kerana takut akan riya. Ini kena tuan-tuan kena tengok betul-betul. Adapun meninggalkan taat, meninggalkan ibadah, meninggalkan kebaikan, kenapa? Kerana takut akan riya. Betul lah kita suara sedap, orang suruh azan. Aku azan nanti semua orang kampung terpegun, nanti mari riak dalam diri aku pula. Tak nak azan lah. Ataupun dia suara sedap, jadi imam, orang tak nak jadi imam. Tak nak lah. Kenapa? Takut datang riak. Atau apa saja amalan, kita meninggalkan amalan ibadah, ketaatan, kebaikan tadi kerana takut timbulnya riak, maka tiada diharuskan akan dia. Bahkan adalah ia masuk di dalam riak. Malah ianya itulah riak sebenarnya. Meninggalkan berbuat ketaatan kerana takut datangnya riak, itulah riak sebenarnya. Kenapa? Berkata Al-Fudail. Siapa Al-Fudail? Fudail bin Ayyas. Rahimahullah ta'ala. Ar-riya'u tarkul amali khawfan minar riya'. Ta'rif definisi riya' itu adalah bermula riya' itu meninggalkan akan amal ibadah kerana takut akan datang riya'. Itulah riya'. Tak nak buat live nanti popular, nanti masyhur. Tak nak tinggalkan buat live pengajian kitab. Takut timbul riak. Itulah riak. Itulah riak. Apa saja kebaikan, ketaatan yang kita tinggalkan kerana takut datang riak. Kita tinggalkan perbuatan kerana takut datangnya riak. Itulah sebenarnya riak. Jadi caranya macam mana? Bahkan hendaklah mengerjakan ia akan ibadah ataupun ketaatan tadi, kebaikan tadi, dan bersungguh-sungguh ia pada menolak akan riak. Makna ibadah pun kena buat. Riak. Riak ni lawannya ikhlas lah. Ikhlas ni dia tak mari sekaligus. Dia kena latih. Bersungguh-sungguh ibadah tadi,
kontrol hati kita khalisatan kerana Allah Ta'ala. Kena bersungguh-sungguh jaga hati kita tadi, jaga niat kita tadi. Dan sungguh-sungguh ia pada menolak akan riak itu. Dan jika jatuh riak juga, itu maka hendaklah ia taubat. Kalau mari juga riak, niat tadi bukan kerana Allah, malah kerana nak menunjukkan orang lain, kita kena taubat kepada Allah Ta'ala. Kerana apa? Ikhlas ini kata ulama, kan? Dia macam barangan baru kita lah. Macam jam kan, kita baru pakai, baru beli kan. Contoh, ni beli lama dah. Jadi baru-baru beli ni, duduk kejap, tengok kan. Kejap-kejap. Kejap-kejap. Tapi lama-lama tuan-tuan, tak tengok pun. Ni jam kena charge ni. Kejap-kejap kena charge. Sekarang pakai tak charge, pakai saja. Sebab apa? Dah biasa. Demikian juga amalan kita. Amalan ni mula-mula ni rasa nak tunjuk kat orang, rasa nak tunjuk kat orang ni. Rasa nak tunjuk kat orang tu. Lama-lama kita latih betul-betul ibadat. Kalau datang juga riak, kita taubat pada Allah Ta'ala. Lama-lama riak akan pergi, luput dan khalis, yakni ikhlas akan datang menapak dalam hati kita insya-Allah Ta'ala. Wallahu Ta'ala a'lam wa ilmuhu atam. Alhamdulillah malam ni muka 154 kitab Rumi. Kita dah habis dah tentang mazmumah. Sifat-sifat mazmumah. Riak, takabur, hasad, dengki, cinta dunia, cinta kemegahan, cinta harta, dah habis dah tentang mazmumah. Kita masuk pula pengajian yang akan datang. Kitab yang ketiga pada menyatakan mahmudah, iaitu segala perangai yang dipuji. Di antaranya apa? Taubat daripada dosa. Makam pertama tak boleh lari daripada taubat. Orang yang ingin tazkiyah hati dia, dia tak boleh lari daripada pintu pertama, iaitu taubat pada Allah Ta'ala. Tidak ada orang yang boleh terbang pergi kepada makam yang seterusnya. Mungkin makam terakhir tu ikhtilaf ulama. Ada ulama kata makam 10 kan? Makam asyarah. Makam yang ke-10 tu ada setengah ulama kata adalah makam syukur. Ada setengah ulama kata makam redha. Itu ikhtilaf. Tapi makam pertama tidak ada ulama yang ikhtilaf padanya. Yakni setiap orang yang ingin menuju pada Allah Ta'ala, dia kena melalui pintu taubat, yakni makam taubat. Taubat, takut akan Allah, zuhud, sabar, syukur, ikhlas, tawakal, kasih, redha, mengingati akan mati. Sini dia habis kan, mengingati akan mati. Sebenarnya redha itulah yang dituntut. Jadi kita akan sambung nanti tentang sifat-sifat mahmudah pada pengajian akan datang. InsyaAllah tak ada arah melintang, tak ada safar, tak ada sakit mana. Kita akan teruskan pengajian kita. Tak banyak mana dah kita ni. Dah lebih separuh dah insyaAllah. Mungkin sebulan lagi habis kot insyaAllah. Dan kita akan masuk kita akidah pula. Kita kifayatul awam insyaAllah ta'ala. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma maghfiratuka awsa'u min zunubina. Wa rahmatuka arja' indana min amalina. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى سواء السبيل رب زدنا علما وارزقنا فهما اللهم طهر قلوبنا عن الرياء اللهم طهر قلوبنا عن كبر اللهم طهر قلوبنا عن الحسد اللهم طهر قلوبنا عن حب الدنيا اللهم طهر قلوبنا عن حب الجاه اللهم طهر قلوبنا عن حب المال اللهم طهر قلوبنا عن المظلمة اللهم نور قلوبنا بذكرك اللهم نور قلوبنا بكلامك اللهم نور قلوبنا بمحبتك ومعرفتك برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا دعاءنا وصلاتنا تضرعنا تخشعنا تعلمنا إنك أنت السميع العليم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله تعالى سيدنا حبيبه محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين جزاكم الله خير الجزاء. InsyaAllah kita sambung pengajian akan datang. Din Baharudin tu tengok kat mana tu, mari sini Din Baharudin tu. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.